Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, nazir, semua muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini dapat lagi kita berkumpul di dewan masjid ini untuk membincangkan satu tajuk yang menarik sempena dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1434 ini, di mana setiap datangnya musim yang besar seperti kedatangan bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita lihat orang-orang Islam di seluruh dunia mengulang kaji kelebihan amalan di bulan Ramadan, mengulang kaji bagaimana cara untuk kita menghayati kedatangan bulan Ramadan ini dan sekaligus merancang program bagaimana nak mengimarahkan musim yang hebat, yang besar. Bagaimana kita nak mendapat tawaran yang begini istimewa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tiba-tiba yang kita bimbang, yang kita takut, bila Ramadan sampai, kita baru nak buat perancangan, apa yang aku nak buat. Ini kita bimbang. Yang kita nak daripada sekarang, kita dah siap dah. Orang lain, toke-toke di supermarket sudah bersedia. Orang-orang ahli-ahli perniagaan sudah siap dah. Bazar sana, bazar sini. Kita yang duduk masjid pun alhamdulillah sudah ada dengan jadual-jadual tazkirahnya, iftarnya. Tapi yang bersifat seorang individu, syakhsi, dalam bahasa Arab kata, apa yang kita boleh buat di bawah kapasiti kemampuan yang ada pada kita. Bagaimana kita nak hidupkan, nak ihya Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan dia menjadi suatu musim yang lebih baik daripada yang terlepas. Kita yakin dan percaya yang lepas pun baik dah, tapi kita nak yang ini lebih baik. Takkanlah hidup manusia ni berpada dengan tu je. Kalau setara tahun, kalau macam tahun lepas pun dah okey. Itu dalam bab lain tak apa. Dalam bab nak tukar kain lansir ke, nak banyak mana kuih untuk tahun ni sama dengan tahun lepas, boleh terima. Kalau kurangkan sikit pun tak jadi masalah. Tapi dalam bab ibadat, yang kita lihat kad-kad jemputan yang hadir, yang sampai ke tangan kita terlalu banyak. Dalam tahun ni saja, berapa kali kita telah mensalatkan jenazah sahabat-sahabat kita yang telah meninggal. Berapa ramai jemputan-jemputan, tak adalah kad jemputan warna-warni macam kad kahwin, tapi seolah-olah macam kad jemputan. Orang ni dah meninggal. Kita sebagai Muslim, dalam hadis Nabi SAW sebut, hakul muslimi alal muslim, hak seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain itu ada 6 perkara. Ada setengah riwayat lebih daripada itu lagi. Di antara hak merekanya, apabila dia mati, kita kena pergi salat. Apabila dia sakit, kita kena ziarah. Jadi kita telah melakukan banyak perkara-perkara yang memberi pedoman, yang memberi peringatan kepada kita bahawa hidup manusia ini berada di bawah belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Bila masa dia nak tarik umur yang ada pada kita boleh bila-bila saja, maka kita menjadi persiapan untuk kita bagaimana nak menjadi yang lebih manusia yang lebih baik, yang lebih dekat kita dengan Allah
Azza wa Jalla. Jadi sebagai penghayatan kita, untuk sama-sama kita teliti apa yang ada dalam kitab kita ni, dalam kitab Keindahan Islam ini. Cuba para jemaah lihat di muka surat 86. Muka surat 86, di bawah tajuk Keindahan Islam dalam Ibadat. Keindahan Islam dalam ibadat ini, iaitulah kita ambil yang ketiga, keindahan Islam dalam bab puasa. Kalau kita nak tarik semua panjang, kita fokuskan kepada isu puasa ini saja. Ada beberapa perkara yang disebut di sini indahnya puasa, dan kita akhiri dengan perbincangan tentang apa perkara yang patut kita buat dan tak sepatutnya dibuat, yang patut dan tak sepatut. Lihat dalam kitab kita yang pertama, takrif puasa. Kalau kata puasa itu apa makna dia? Apa arti puasa? Dari sudut istilahnya, bahasa Arabnya mengatakan dari sudut puasa itu makna al-imsak, tak buat apa-apa. Itu dia panggil puasa. Kalau orang mari jumpa kita, nak bercakap dengan kita contohnya, kita tak nak bercakap dengan dia, kita boleh kata, saya puasa hari ni. Puasa tak bercakap, boleh. Orang mari kita ambil stiker tak puasa. Dia kata puasa apa tu malam-malam ni? Orang puasa tengah hari. Puasa tengah hari tak makan, malam puasa tak bercakap. Itu dari sudut bahasa Arab, puasa dengan mana? Tak buat apa-apa. Macam Sayyidah Maryam. Ingat cerita Maryam, waktu dia buat balik anak dia Isa ke kampung, orang pakat kutuk dia, "Hey Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, engkau telah bawa satu benda yang jenayah." Maryam kata, "Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya." Aku dah bernazar dah, aku nak puasa hari ni, aku tak akan bercakap dengan orang. Kemudian dia tunjuk kepada anak dia, nak cakap dengan budak ni. Itu mukjizat. Baik, dari sudut syarak, dari segi syarak ataupun definisi dari sudut istilah, puasa itu makna apa? Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tertentu pada waktu yang ditetapkan terhadap orang-orang yang tertentu dengan syarat khas, disertai dengan niat. Mudah ya. Niat puasa ni mudah, tertentu. Apa yang tertentu sini? Iaitulah tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan persetubuhan, dan pada waktu yang ditetapkan iaitulah bermula daripada fajar sampai kepada maghrib. Mudah ya kita. Fajar mari tak boleh makan, maghrib mari boleh buka balik. Ini tempoh yang cukup singkat. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nak banding dengan permulaan. Di mana permulaan puasa dulu, kita kena puasa selama 23 jam. Boleh buka bila? Maghrib sampai Isyak. Maka berlakulah pelanggaran sebahagian daripada sahabat. Sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku pelanggaran terhadap larangan ataupun pengsan sebab tak sempat nak makan. Maka turun ayat Quran membenarkan fakulu washrabu hatta yatabayyan. Boleh makan, boleh minum sehingga mari fajar. Ketika itu baru kita berhenti. Alhamdulillah, itu kelonggaran yang Allah Ta'ala beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut sentiasa kita kata bahawa umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebab banyak syariat yang diperundangkan di sini kepada kita, yang kita nampak dalam buku ringkas ini. Banyak kelonggaran yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya kelonggaran yang diberi dalam bab puasa. Dalam bab puasa ini kita dapat kelonggaran yang besar. Cuba kita lihat di dalam keindahan yang ada di sini. Puasa diwajibkan dalam Islam. Ia adalah salah satu daripada rukun Islam. Bermakna rukun ini tiang, asas. Siapa tak puasa bermakna orang ini tidak melaksanakan salah satu rukun. Jadi tiang agamanya, landasan agamanya sudah rusak satu. Salah satu fardu daripada Allah Azza wa Jalla, dan wajib diketahui oleh semua muslimin. Kewajipan puasa telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Dalam bahasa Arab dipanggil al-ijma'.
ijma' ulama-ulama orang Islam bahawa puasa ini wajib. Puasa wajib. Siapa kata puasa tak wajib, orang tu dikira bukan Islam. Cuma diberi kelonggaran. Longgar ada. Orang yang perempuan yang haid, yang nifas tak boleh berpuasa. Orang yang bermusafir, orang yang sakit diberi tangguh sehingga kepada tempoh yang lain. Ini kelonggaran. Terdapat banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama tentang kewajipan puasa. Dalilnya banyak. Di antara dalil yang disebut di sini iaitulah dalil daripada Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bila sebut kutiba, arti kutiba difardukan. Banyak ayat Quran yang menyebut tentang kutiba alaikumul qisas, diwajibkan ke atas kamu qisas. Bila orang bunuh orang, balas bunuh. Jadi dia salah satu daripada wajib di sini puasa. Kemudian dibandingkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang dulu daripada kamu. Orang yang dulu puasa sepanjang masa, lama pula tempoh dia, maka umat ini diberi puasa dan dibandingkan dengan orang dulu. Sebab apa dibandingkan? Mungkin kita terfikir, kenapa solat tak banding? Difardukan ke atas kamu solat seperti orang dulu solat. Puasa dibandingkan. Bahkan solat ini ketika difardukan 50 waktu. Nabi kita sallallahu turun daripada Mi'raj menghadap Allah Azza wa Jalla, turun jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak mampu mak kamu, pergilah minta kurang lagi. Maka kurang-kurang sampai 5 minta nak kurang lagi. Nabi kata tak boleh dah, aku bermalu dah nak pergi lagi. Dan Allah SWT menyebut bahawa aku telah tetapkan bahawa 5 ini tidak berubah lagi. Tapi tidak ada bandingan. Bila mari dalam bab puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas orang dulu daripada kamu. Mengapa dalam bab puasa ada bandingan, solat tidak ada bandingan? Ini di antara perkara yang dibahas. Kata para ulama, sebab puasa ni mengubah naluri hidup manusia. Manusia ni daripada dia kecil, keluar daripada perut ibu, kira nak makannya dia, lambat sikit menangis. Mak dia pun sanggup lah bangun pukul berapa pagi, pukul berapa malam pun tak apa, yang penting anak nak makan, bagi. Tiba-tiba diperlukan ke atas kita satu syariat melarang daripada makan, menyalahi naluri manusia. Maka Allah kata, janganlah kamu susah hati. Kalau kamu tak boleh makan, orang dulu dah tak makan dah. Bila dibandingkan, kita akan terasa rasa lebih ringan. Macam kita kata, bukan kita saja kena, orang lain kena juga. Ringan ke tidak? Terasa sikit, bukan aku seorang, kawan aku kena juga. Ya, walahnya musibah lah kena tu kalau apa-apa yang menimpa. Tapi kita terasa tidak keseorangan dalam isu ini. Maka bandingan yang dibuat supaya umat ini rasa boleh terima bahawa puasa yang kita lakukan ini orang dulu berat daripada kita. Tetapi yang paling besar sekali dalam ayat ini disebut objektif. Cuba tuan-tuan tengok dalam buku ni ada sebut setiap ibadat bermula daripada solat. Solat untuk apa? Tanha anil fahsya wal munkar, melarang manusia daripada benda keji dan munkar. Itu solat. Mari pula dalam bab zakat, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, ambil daripada mereka ni zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, nak membersihkan harta dia, nak membersihkan jiwa dia daripada sifat tamak. Maka bila mari puasa, la'allakum tattaqun, Allah kata, aku nak suruh kamu menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi macam mana kita nak takut? Bagaimana kita nak jadi orang bertakwa? Maka diberi kepada kita lorong
setiap musim, setiap tahun ada je Ramadan. Setiap tahun adanya haji. Haji dengan Ramadan jauh ke tidak jarak? Jauh lah. Orang tak ada kemampuan, tak boleh pergi haji. Hari ni orang ada kemampuan pun tak boleh pergi haji pula. Ramai jemaah haji, bakal-bakal haji tahun ni sedih pula apabila kerajaan mengisytiharkan 20% kota jemaah haji dipotong. Sedih kita? Kata sedih. Tak sedih lah kita tak daftar haji ni. Orang lain nak pergi haji tu sedih. Macam mana nak buat ustaz? Kata tak payah macam mana. Cari perahu mana-mana, kayu pergi sendirilah. Sesat tak payah bisa-bisa lah bakal pergi, dia kata. Nak kata apa tak? Tahun lepas, orang tak daftar dengan tak buat haji pun boleh pergi. Kalau orang tak nak angkat pergi. Jadi masa. Tapi memerlukan kepada perjalanan yang cukar. Bila mari Ramadan, semua orang yang miskin, yang kaya, yang hebat, yang tak hebat, semuanya menerima Ramadan di rumahnya dan di kampungnya. Kecuali orang yang melarikan diri daripada kampung sebab tak nak terima Ramadan. Itu ada. Oh, ke mana ni? Oh, saya orang musafir. Habis boleh buka puasa sepanjang musafir. Itu orang yang nak melarikan diri. Yang kita terima hari ni, alhamdulillah, Ramadan sampai ke kampung kita, sampai ke rumah kita. Ini rahmat daripada Allah SWT. Dia beri peluang. Kenapa? Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Kata Nabi, Ramadan dengan satu Ramadan yang lain menjadi penghapus dosa. Hapus. Masuk Ramadan ni, delete balik yang tengah. Masuk Ramadan itu pula, dia kosongkan balik. Alhamdulillah, ini peluang yang cukup besar. Maka dalil yang kedua, dalam ayat yang tadi surah Al-Baqarah ayat 183, dalil daripada hadis Nabi SAW, hadis yang panjang. Nabi mengatakan, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadan, wa haji baitillahil haram, liman istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibina di atas 5 asas, 5 rukun. Saksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamus salah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang punya kemampuan. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Yang kita naknya wasaumi Ramadan. Terdapat banyak lagi hadis tentang puasa. Para ulama telah ijma'. Ijma' mana sepakat. Para jemaah kena ingatlah, dalam istilah fiqh ni dia ada 4 dalil. Yang pertama dia panggil nas, Quran. Ini yang paling top, paling atas sekali. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma'. Banyak sering kali kalau kita baca kitab fiqh, dia akan sebut al-ijma'. Telah ijma', telah sepakat ulama. Ijma' ni dalil yang ketiga. Jadi kalau kita nak tengok masalah apa-apa, tengok ijma' dulu. Kalau sudah diijma' oleh para ulama, tak payah duk bahas lagi. Kecuali ijma' yang tidak sabit, itu lain cerita. Yang keempat, dalil yang keempat dia panggil qiyas. Qiyas ni dalil yang paling luas sekali penggunaannya, kerana tidak banyak nas yang menyebut tentang hukum hakam. Yang adanya kita kiaskan hukum ini kepada hukum yang asal. Ini kita belajar sikit, dia panggil ilmu usul al-fiqh. Ilmu asas kepada fiqh itu duduk di mana? Duduk di dalil yang ada. Para ulama telah ijma' sepakat bahawa puasa itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Siapa kata tak rukun, tak jadi dah. Telah dimaklumi bahawa ia adalah sebahagian daripada agama. Mereka juga bersepakat mengatakan bahawa sesiapa yang mengingkari kewajipan puasa adalah kafir. Wal'iyazubillah. Kalau orang tak puasa, jangan duduk repok dia. Kenapa awak tak puasa? Dia senyap ya. Jangan sampai mereka dia kata kenapa tak puasa? Tak wajib puasa. Sudah. Orang ni sudah dikira ingkar, kena suruh taubat. Kalau tak taubat juga boleh dijatuhkan hukuman murtad. Wal'iyazubillah. Ini penjelasan tentang dalil dan juga tentang ta'rif. Kita berpindah kepada kebaikan dan kelebihan puasa dalam Islam. Ada berapa? 10 kebaikan. Cukup dah ni 10 ni kalau kita nak
nak beramal dengan dia satu dua pun dah cukup, tapi panel penulis ini mengorek, ambil, gali keluar kepada kita banyak keindahan, supaya nak suruh kita cuba terima Ramadan ini dengan perasaan yang begitu mantap, dengan hati yang sangat rindu kepada Ramadan dan penghayatan yang penuh. Yang puasa dalam Islam punya pelbagai kebaikan dan kelebihan. Antara yang terpenting, yang pertama, puasa membawa kepada ketakwaan, iaitu dengan menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dengan niat untuk mencari keredaan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Indahnya puasa ini membawa kepada takwa. Bila sebut tentang takwa, yang menjadi rukun dalam khutbah setiap minggu, kita masuk dalam khutbah kita setiap minggu, imam akan sebut, khatib akan sebut, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata, saya ni nak bertakwa. Apa benda yang kita takwa? Takwa ni maksudnya, yang paling ringkas sekali, iaitulah mengikut apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu mana takwa. Mudah ya takwa tu, kata yang mudah, nak buat tidak semudah yang kita kata. Iaitu dengan menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu takrif di atas tu sudah jelas kepada kita. Ahli tafsir berkata, ni kita belajar bahasa Arab tu, la'allakum, tanda dekat kalimah la'alla. La'allakum, jika Allah berkata la'alla dengan bermaksud kewajipan, pasal itulah kita bacakan terjemahan kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Kalau la'alla mari daripada orang lain, daripada Allah, itu dia panggil kalimah taraji, kalimah harap. Kita cakap dengan budak ni, awak ni saya bagi duit, mudah-mudahan awak jadi orang baik, orang terpelajar nanti, saya bagi pada awak gini-gini. Jadi la'alla, mudah-mudahan awak jadi, itu harapan. Tapi kalau kalimah la'alla mari daripada Allah Azza wa Jalla, dia bukan lagi harapan, dia menjadi kewajipan. Tetap bila Tuhan kata la'allakum tattaqun, dengan kamu berpuasa kamu akan jadi orang bertakwa. Tapi kita lihat juga kenapa orang puasa ramai, nampak tak takwa pun, asyik duduk lari, salah parking kereta marah dah. Semalam saya dapat maklumat, katanya 2 kategori sekarang ni masjid. Dia siap parking, siap ada parking 8 rakaat sebelah ni kereta, parking 20 sini, sebab masjid buat 20, parking pun dia sudah A 20, B 8. Kalau tidak kelayi, dia kata asyik orang nak terawih, dia duduk baru announce nombor kereta sekian-sekian, tak telah halia orang ni nak balik. Letih dah kita macam ni dah. Jadi tak ada lagi, bila kita nak bertakwa, macam mana nak mendapat taraf yang begitu hebat? Puasa as-salihun, orang-orang yang berpuasa di zaman dulu, di zaman kita hari ni pun saya masih lagi bersangka baik bahawa orang yang saleh di zaman kita masih ramai. Jangan kata tak ada dah, itu cerita lama-lama. Banyak sering kali kita tengok dalam cerita-cerita orang-orang yang saleh, ketika mereka berpuasa, apa keadaan dia? Subhanallah, tak makan tengah hari, tapi membantu orang kuat. Dalam Islam ini, bulan Ramadan lah bulan banyak berlaku futuhat, berlaku pembukaan negeri. Para jemaah boleh tengok dalam buku-buku sejarah Islam, pembukaan yang besar-besar peperangan. Contohnya peperangan Badar Al-Kubra. Tahun berapa? Tahun berapa perang Badar? Tahun yang kedua Hijrah, Ramadan. Tahun yang ketiga berlakunya peperangan Uhud di bulan Syawal, tapi persiapan Ramadan. Sama juga dengan Ahzab. Ahzab ni gali parit di bulan. Jadi persiapan pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan. Jadi kita nampak Ramadan ni bukan orang tidur. Ramadan bukan musim tidur. Orang tak makan tapi bekerja. Kita hari ni bila tak makan, letih selalu lah. Tak boleh buat kerja dah, letih lah sebab Ramadan.
Tapi kita nampak aktif di bulan Ramadan pada tak Ramadan. Sebab suasana berlaku, orang dulu boleh buka kota, kita kena hari apa kita tak boleh buka perkara-perkara yang kita masih boleh buat di bawah kemampuan kita. Jadi la'alla di sini bahasa Arab kata la'alla dengan makna semoga. Dalam Quran kalau kata Allah kata berfirman la'allakum, la'alla di sini dengan makna mesti terjadi. Jadi kita jangan pertikal lagi, tak jadi pun. Ayat ini membayangkan bahawa jika kamu melakukannya, lakukan puasa, maka kamu akan mencapai ketakwaan. Kamu akan jadi orang bertakwa. Takwa merupakan satu sifat yang paling mulia dan paling tinggi yang dapat dicapai oleh seorang hamba. Jadi jangan kita lebih-lebih. Kita sebagai seorang hamba ni, kita tahap yang paling tinggi yang kita boleh buat, sifat yang mulia yang kita boleh capai, iaitulah berharap orang takwa, ihdinas siratal mustaqim, iaitulah kita nak jadi orang yang muttaqin, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita letak bahawa aku nak mencapai tahap takwa, salah satu lorong yang dibuka kepada kita, di hadapan kita, iaitulah lorong berpuasa. Sebab apa lorong berpuasa? Kita tengok pula. Yang kedua, keindahan yang kedua, puasa sebagai satu cara untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat kurniaannya. Bila kita syukur, kita puasa, iaitu dengan menahan diri daripada makan, minum dan hubungan suami isteri yang merupakan antara nikmat besar kurniaan Allah Azza wa Jalla. Apa dia nikmat? Macam mana nikmat? Tak makan ni nikmat pula. Biasanya makan tu nikmat kan? Apabila seorang itu meninggalkan perkara yang tersebut, buat beberapa waktu, kita tak makan, tahun ni puasa kita berapa jam? 12, 13 jam. Kalau pergi Mekah tahun ni, puasa dia akan naik darjah dia sampai 14 jam. Puasa itu negeri Mekah saja. Kalau negeri lain tu sampai berapa jam? Panjang, tengah hari. Nak pahala banyak pergi puasa Mekah tahun ni. Kita tengok ini ramai orang cancel, tak pernah pergi. Saya dengar travel bagi tahu, dia kata ramai orang tarik diri pula dah. Sebab dia kata puasa panas di Mekah. Jadi sepatutnya bila panas ni lah kita pergi, barulah kita terasa syukurnya nikmat boleh makan. Tengok dalam kitab kita kata apa? Apabila seorang itu meninggalkan perkara yang tersebut, makan, meninggalkan minum, buat beberapa waktu, dia akan menyedari akan kepentingan perkara tersebut. Ini kerana nikmat tidak akan dihargai sehinggalah kita kehilangannya. Kata di para orang bijak pandai kata, kita tak tahu nikmat itu besar kecuali setelah tidak ada. Betul tak? Waktu kita ada ni biasa je. Tapi kalau hilang benda tu, Allah, barulah nampak berharga. Hilang tangan kita ke, hilang mata kita, hilang gigi pun masalah kan tak? Tak boleh dah. Nak makan kepala sendi ayam dah tak boleh dah. Nak main gia-gia bok tak boleh dah. Ada main nasi air dah. Baru terasa. Ini kerana nikmat tidak akan dihargai sehinggalah kita kehilangannya. Ini akan menjadikan seorang Muslim itu menunaikan tanggungjawab segala nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi aku dapat nikmat, makan sedap, alhamdulillah, menu banyak sekali, kan? Kita kena teringat kepada orang yang tak ada makanan. Kita ingat kepada orang fakir miskin. Hari ini sahabat-sahabat kita di bumi Syria yang begitu terancam. Berapa banyak dah kita hantar makanan ke mereka? Terlupa nak hantar. Tapi dengan bulan Ramadan dah siap dah. Macam-macam orang beri cadangan. Dia kata ustaz kena ulah isu orang ni dia bersedekah bulan Ramadannya, bulan lain tak sedekah. Saya kata nasib baik dah tu. Pasal itulah perbincangan kita tajuk dia baik di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, lepas Ramadan hangit kopi dia ni. Bakhil teruk, orang mari minta derma langsung tak bagi. Awak tunggu Ramadan tahun depan. Habis mati kering lah kawan tu. Orang nak makan sekarang mu tunggu bulan Ramadan. Macam mana? Ini di antara perkara yang kita kena seimbang. Ramadan banyak kan, tapi tak Ramadan pun kena, jangan sampai tak ada. Mensyukuri nikmat adalah satu kewajipan, sama ada dari segi akal ataupun agama. Kita kena tengok. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman Allah tentang puasa, wa la'allakum
tashkurun. Ini la'alla yang kedua. La'alla yang pertama tadi, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ini diberi kepada kamu supaya kamu menjadi orang bertakwa. Tapi setelah kamu puasa, tengok ayat ni panjang, wa la'allakum tashkurun. Ayat setelah dipuasa, syahrul ramadan allazi unzila fihil quran faman syahida minkumus syahra, di akhir ayatnya ayat 185, wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Sebelum diperdukan, sebelum mari perdu, kita kata nak suruh jadi orang bertakwa. Ini jalan dia. Setelah kamu melakukan puasa, wa la'allakum tashkurun, nalah mudah-mudahan kamu menjadi orang bersyukur. Kamu dah masuk kem latihan. Berbeza dua ayat, dua kali la'alla. Tapi la'alla yang pertama tahfiz, galakan. Aku nak suruh jadi orang takwa. Kita pun masuk kem Ramadan. Sudah masuk kem, keluar-keluar, apa yang kita dapat? Dapat syukur. Wa la'allakum tashkurun, kita dapat perasaan syukur pada nikmat Allah SWT. Bila kita tak boleh makan, Allahu Akbar, coba kita berjalan waktu tengah hari, panas terik, pergi jalan ikut bazar Ramadan, apa perasaan kita ketika itu? Tengok hak ni nak makan, hak ni nak makan. Kita boleh bayangkan bagaimana orang pakai miskin lalu ke tepi-tepi restoran. Bagaimana perasaan mereka bila tengok makanan-makanan. Sebab itulah saya sebut malam, saya kata para jemaah yang pergi makan sedap-sedap jangan dipost di Facebook. Orang-orang yang tengok, Allahu Akbar, sedapnya makanan, aku nak pergi tak boleh, mungkin tempatnya jauh. Duit ada, setengah orang bukan orang miskin, tapi nak makan tak dapat sebab bukan di tempat dia. Saya pergi makan kambing banyak mana pun, saya kata jangan post di sini. Sebab makan anak unta ni di Mekah je ada, di Malaysia tidak ada. Jadi tiba-tiba kita nak tunjuk dengan orang pun jadi terliuk. Tak bagus, tak baik itu. Tidak bersyukur namanya. Bersyukur ni panggil orang makan, bukan tunjuk gambar yang kita makan. Ini berbeza di antara jarak dua. Bersyukur ni panggil orang makan, bukan tunjuk gambar yang kita makan. Oh, ini sedap ni, nak suruh makan boleh. Tunjuk gambar belum makan lagi. Esok insya-Allah kita jumpa restoran sekian-sekian, saya belanja. Pergilah. Kita tunggu kat sana, bawa duit satu beg dah. Penuh orang mari. Baru boleh. Ini tuan-tuan belajar ilmu bahasa Al-Quran sangat indah. La'allakum tattaqun. Bila selesai, la'allakum tashkurun. Kamu dah merasai betapa perihnya tak boleh makan, betapa susahnya tak boleh minum di waktu hari yang begitu panas, betapa susahnya nak duduk dengan isteri pun tak boleh tengah hari. Walaupun hari cuti, hari jerubu ke apa benda, tak boleh duduk dekat, kena duduk jauh-jauh. Barulah kita terasa Allahu Akbar. Kalau anak mari nak minta kahwin lepas raya tu lulus lalu. Baru aku dengan makmu sebulan payah nak duduk jauh-jauh kan. Baru jadi. Ini tidak payah nak duduk ni. Allahu Akbar. Macam-macam alasan kita ada hari ni. Bila kena sebulan, baru dia tahu betapa anak pun memerlukan juga macam ayah dia. Yang ketiga, kelebihan puasa ialah dapat menahan dan mengawal nafsu. Tujuan puasa nak suruh nafsu kita ni dikurung. Nafsu kita dididik menjadi nafsu yang lemah. Sebab apa lemah? Hal ini apabila seorang itu kenyang, dia akan bernafsu. Pasal itulah bila kita nak makan banyak, jangan, kena fikir. Tetapi apabila dia lapar, nafsunya akan terkawal. Tapi bulan Ramadan hari ni bulan mengekang nafsu ke bulan menguatkan nafsu? Kalau tengok kau menu yang ada tu, bukan nak mengurangkan nafsu, lebih lagi ada. Setakat yang tahun lepas kita punya kajian, majlis buka puasa yang dianjurkan di hotel-hotel lebih kurang RM120 seorang makan. Ni nak mengurangkan nafsu ke nak menguatkan? Bukan nak mengurang. Sepatutnya kita makan sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Buka puasa hanya dengan rutaibat, dengan rutabat, dengan buah rutab, tamar yang separuh masak. Lepas pada tu, kalau tak ada tamar separuh masak, rutab, barulah kita makan dengan tamar yang betul-betul. Sudah makan sedikit, habis salat maghrib. Lepas salat maghrib barulah nak makan, ataupun lepas salat isya nanti, lepas tarawih baru kita makan makanan yang sepatutnya. Jadi hari ini masalah besar, problem masalah kita hari ini, iaitulah apabila kita anjurkan majlis buka puasa, kita beri makan sungguh-sungguh.
Orang apa mari tengok hari ni majlis besaran. Tak salah yang berbuka puasa yang kita akan sebut dalam agenda yang kita nak buat dalam Ramadan, insya-Allah. Tapi jangan banyak. Makan sedap boleh, tapi jangan banyak. Nak macam mana jangan banyak? Letak sikit ya. Allahu Akbar. Ni kita pergi rumah kawan-kawan buka puasa. Syekh dia kata, saya masak khas untuk awak ni. Allahu Akbar. Anak kata macam mana? Tama-tama ustaz pula. Ustaz, saya menu ni khas untuk ustaz. Ustaz pun tambah jugalah. Nak ambil hati tuan rumah. Akhir sekali ustaz dulu yang lemah daripada tak dapat mengawalkan, menundukkan mengawal nafsu daripada walaupun di bulan Ramadan. Buatlah, tak salah. Ustaz pun kena pandai-pandai lah, bawa pengikut dia ramai sikit pergi dah. Kalau aku tak makan benda wakil ramai makan. La ilaha illallah. Hal ini, apabila seorang itu kenyang, dia akan bernafsu. Tetapi apabila dia lapar, nafsunya akan terkawal. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada golongan pemuda. Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Nabi panggil pemuda-pemuda, dia suruh kahwin. Wahai pemuda, siapa yang mampu di kalangan kamu untuk berkahwin, kahwinkanlah. Segera berkahwin, jangan duk tangguh-tangguh lagi. Dan siapa yang tak mampu, Nabi kita beri alternatif. Nak kahwin tak mampu, apa nak buat? Hendaklah dia berpuasa, kerana sungguhnya puasa itu dapat mengawal nafsu. Jadi bila dia kurangkan makan, dia jadi letih, lembek, tak bermaya kata orang, maka ketika itu dia jadi taklah kuat sangat semangat dia tadi. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Keindahan yang keempat daripada puasa ini, puasa juga menguatkan azam dan tekad, mengajar kesabaran, membantu menguatkan minda dan menajamkan fikiran. Banyak sekali kalau kita baca dalam kitab-kitab adab talibul ilmi, adab penuntut ilmu, dia akan letak lepas pada menghormati guru, jaga waktu, ikhlas, dia akan letak kurangkan makan. Rupanya makan ini antara halangan besar daripada kita mendapat ketajaman minda kita dalam belajar. Kena kurangkan makan. Orang Islam sangat memerlukan kekuatan azam dan ketahanan diri yang tinggi ketika melalui lapar dan dahaga di sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan kita tengok je, nak makan tak boleh. Kita yang hidup dalam aircon siang dan malam ni mungkin tak terasa, tapi kawan-kawan kita hidup tengah panas, pagi sampai tengah hari, ambil sapah ke, angkat batu buat binaan ke. Orang ni kalau mampu berpuasa, tinggi darjat dia. Kita boleh bayangkan, duduk dalam aircon macam ni pun, panas lagi ni, kan? Sesiapa yang mampu melalui semua cabaran ini ketika berpuasa, haruslah mampu juga menahan dirinya daripada melakukan apa-apa yang boleh menggugat dan melemahkan kekuatan ini selepas berbuka puasa. Ini orang tanya, kenapa lambat pergi masjid tu? Allah, silap makan banyak sana. Tarawih sampai 8 rakaat dah lagi balik dah. Allah, jam hari ni. Apa yang jamnya? Terlebih tambah tadi. Tengok, punca tak boleh nak salat, mari daripada mana? Mari daripada terlebih makan. Dia tidak patut merosakkan segala kekuatan azam yang telah dibinanya pada waktu malam dengan menahan diri daripada segala yang disukainya pada waktu siang. Tengah hari kita kekang nafsu kita, tak makan, tak minum, tapi malam kita ambil betul-betul sehingga menyebabkan sepatutnya dia panggil tengah hari berpuasa, malam rohban, macam ahli pendeta yang duduk dalam rumah-rumah ibadat yang begitu kuat. Ini kerana dia telah mampu melawan nafsunya dengan kekuatan azam. Maka sesiapa yang tabah dan kuat azamnya akan mampu untuk mengatakan kepada kemungkaran. Dia nak pergi ke sini. Orang yang mampu kuat azamnya akan mampu untuk menentang kemungkaran. Kita berani kata ini perkara mungkar. Hari ini kenapa kita tak berani nak ingkar kemungkaran? Banyak faktor. Awak ni jangan, nanti kena buang kerja. Satu, awak kena tukar, tak naik pangkat.
tak tu tak ni. Jadi kalau kita makan pun kita tak bercara, tak hirau sangat, biar tak naik pangkat pun cukup dah yang ada ni. Aku nak makan banyak-banyak. Ini menimbulkan keberanian dengan kekuatan jiwa, sebab kita tak terikat. Sebab itulah kata orang yang bekerja, yang terikat dengan jawatan, dengan orang yang menjadi pendakwah bebas, berbeza. Yang bebas berani sungguh kata, tapi yang bebas tak bebas beramai juga. Pendakwah bebas tapi tak bebas, sebab dia terikat juga dengan kawan-kawan dia sendiri. Itu masalah juga. Berbeza sangat. Pasal itulah saya tengok dalam suasana yang berlaku dalam medan dakwah di tempat kita ini, kita tengok orang yang berani lepas dia punya pandangan, dia punya pendirian. Orang ni berani menerima risiko. Aku tak ada masalah, kita sudah bersedia. Pasal itulah cerita bersedia ni panjang. Mungkin kita cerita di luar apa ni, kuliah lah. Dia kata tu takut nak bagi tahu tu. Bukan takut nak bagi tahu, itu strategi. Bukan semua strategi boleh dikemukakan. Pasal itulah dia kata, kamu minta tolong untuk menyelesaikan hajat kamu bil kitman, dengan rahsia. Ada benda yang tak boleh diberitahu, dan akan mampu untuk menghadapi setiap aspek negatif dan masyarakat dalam masyarakatnya. Dia akan menjadi ahli masyarakat yang berguna dan aktif, membina dan bukan memusnahkan. Jadi orang yang boleh kuat jiwa ini orang yang aktif. Kerana itu kita tengok sahabat-sahabat kita yang bekerja menyampaikan dakwah ini, bagi mereka tidak ada waktu rehat. Tidak ada waktu rehat. Cuma kalau ada ustaz-ustaz yang nak berehat bulan Ramadan tu, berilah cuti kat dia. Jangan dia kata, ustaz bulan Ramadan Nabi pergi perang, awak. Ada yang boleh pergi perang, ada yang tak pergi perang. Ada setengah orang tu pergi perang tapi tak ingat baca Quran pula. Itu kesian juga. Kalau ada orang cita-cita kata Ramadan ni saya tak mahu dah kuliah, kita biarkanlah. Bagi panggil yang nak pergi. Yang kelima, puasa membina akhlak yang terpuji. Puasa sebagai satu sekolah, madrasah yang mendidik orang Islam supaya berpuasa dengan akhlak yang mulia. Ini yang kita ambil, dia panggil objektif puasa. Maqasid saum, tujuan kita berpuasa nak latih akhlak. Kalau setakat tujuan kita puasa nak tak makan minum saja, ramailah orang berpuasa seperti itu. Hari ini orang pergi haji ramai, kota tak cukup. Pergi daftar tahun 2013 ni, kita akan dapat pergi haji mengikut kota yang ada 2050 lebih. Mati berapa kali tak tahu dah, kalau nak kira ngomong kan. Ramai orang nak pergi haji, tapi kita tengok yang balik haji, berapa orang kesan yang balik. Kita boleh tengok dalam qaryah kita, contoh yang pergi haji tahun ni, yang kita raikan mereka pergi haji, berapa ramai? Setahun dalam qaryah, mungkin 20 orang, 30 orang, 50 orang satu qaryah pergi. Kita raikan mereka pergi, hadiah lagi, bagi sumbangan lagi, mengucap doa selamat jalan pergi. Tapi balik masjid, setiap tahun orang pergi haji, kenapa bilangan ahli masjid kita tak bertambah? Ini kita bimbang. Kalau setiap tahun pergi haji, balik 30 orang setahun dalam qaryah kita ni pergi haji, dalam masa 10 tahun bermakna ahli tetap jemaah masjid kita 300 orang. Ramai ke tak ramai? Hari ni ada pertambahan, adalah seorang dua. Peratus terlalu rendah. Jadi ini kita bimbang hari ni. Kenapa? Sebab orang pergi haji tidak mencari roh haji. Kita pergi haji lebih kepada mencari yang zahirnya sahaja. Tuan-tuan tengok dalam kitab, dalam rakaman yang telah saya ajar, 5 siri, tajuk dia Rahsia Haji. Kitab ini daripada kitab Bimbingan Mukmin. Tengoknya dalam Abu Anas Madani itu ada di situ. Dalam Bimbingan Mukmin, tajuk dia Kelebihan Rahsia Haji. Dalam kitab ini dia menyebut tentang hari ini kita kebimbangan bila orang pergi haji hanya lebih kepada acara rasmi saja. Pergi melontar tak tahu apa. Lontar apa? Lontar syaitan. Mana syaitannya? Tak nampak pun. Bila tak kenal lontar syaitan pun naik atas tekuk dia balik sekali. Yang tak utuh aurat juga. Yang tak pergi masjid sama juga. Ini bila kita puasa. Ini dia panggil objektif matlamat puasa yang besar. Puasa sebagai satu sekolah yang mendidik orang Islam yang berpuasa dengan akhlak yang mulia. Melalui ibadat puasa dia belajar erti takwa. Satu, kebaikan. Kita nak buat baik kepada orang. Ihsan, kasihan belas kepada orang. Keazaman, semangat.
12 jam, 14 jam tak makan ni, kalau semangat rendah, buka puasa kita. Tak boleh tahan dah ni, tak boleh tahan. Habis, ambil tiket pergi luar negara, duduk sana. Boleh buka puasa kan orang musafir? Kerjasama, tolong-menolong, kemurahan dan dermawan, kasih sayang, kesabaran, kasihan belas dan pelbagai akhlak mulia lagi. Dalam kita berpuasa saja, akhlak-akhlak ini kita dapat meraihnya. Tapi kena besarkanlah. Kena timbulkan isu tu. Kalau tak timbul, tak nampak. Jadi boleh oleh kerana kita hari ni kita pun puasa, kita sama-sama merasai dahaga, lapar. Bagaimana kalau kita ambil bantuan-bantuan yang ada ini, kita beri pada saudara-saudara kita yang kelaparan. Tahun ni untuk sesuai tahun 2013 ni, negara yang kelaparan yang beratnya, yang kita tengok hari ni sudah 250,000 telah dibunuh di negara Syria. Syria ni tak macam Palestin. Palestin, isu dia dah lama. Berpuluh tahun dah isu Palestin. Kita pun dalam kepala kita bila sebut negara yang dizalimi, Palestin. Tapi bila mari isu Syria, tenggelam. Nak kutip derma untuk Syria pun sukar. Sebab kita duk tengok dalam berita-berita di tempat kita, dia kata pemberontak itu. Ini pemberontak yang telah menentang kerajaan. Habis macam mana kita nak bagi derma pada pemberontak? Kita kena tengok siapa dia kerajaan yang ada di Syria. Kumpulan Nusairi yang bertuhankan kepada Ali bin Abi Talib. Apa nak memberontak? Dan kezaliman yang dia buat, tidak ada sebarang peri kemanusiaan pun tak ada, peri kehayawanan pun tidak ada. Lebih daripada segala-galanya sudah hancur di negara Syria. Jadi kita cuba, bila dalam keadaan kita berpuasa, kita lapar, kita susah, nak makan tak boleh, tengok je tengah hari, yang menyebabkan kita akan mudah terasa bahawa senang untuk mendapat perasaan tersebut. Ibadat puasa menjadikan seorang itu sentiasa sedar akan Tuhannya. Ini akan menjadikan mereka mampu mengawal diri mereka sendiri daripada melakukan semua perkara yang bertentangan dengan ajaran syariah Islam. Puasa itu sebagai pengawal dalam diri seseorang Muslim. Nak kawal dalam diri yang payah. Yang luar, kawalan luar, security ramai. Maka setiap perbuatan dilakukan akan dipantau oleh pengawal dalam diri. Keimanan kita. Bolehkah anda bayangkan seseorang yang berpuasa, jujur dan benar terhadap Tuhannya, tetapi pada masa yang sama menipu, khianat, tidak benar dengan manusia? Tak mungkin. Kita tak makan sebab kita benar dengan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba di pasar kita menipu orang. Kita pergi di sana, kita buat benda yang tak baik, sehingga keluar kata-kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi. Siapa yang masih melakukan perbuatan yang tak baik, perbuatan dusta, keji, cakap yang tak baik, masih lagi beramal dengan dia, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang ni Allah Ta'ala tidak berhajat dia tak makan dan tak minum. Sebab matlamat dia tak capai. Macam mana mu boleh tak makan kerana Allah, tapi tiba-tiba kamu pergi menipu manusia, kamu pergi maki manusia. Kerana inilah, puasa boleh menjadi satu faktor untuk melahirkan seorang yang berakhlak mulia, membina dan menguatkannya. Inilah hasil latihan yang Allah maksudkan dalam kitabnya apabila dia berfirman, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, puasa mempunyai kesan besar dalam menjaga badan yang zahir dan kekuatan dalaman mental daripada perkara yang boleh merosakkannya. Jadi kita belajar, ini dia panggil hikmat puasa, ataupun disebut dengan nama rahsia puasa. Apa dia rahsia dianya? Kesan daripada puasa itu boleh mengawal daripada pengaruh jahat. Jika dibiarkan menguasai diri, ia akan merosakkan anggota badan dan fikiran. Jadi kita tak boleh fikir benda tak baik. Puasa menjaga kesihatan jantung dan hati, serta anggota badan yang lain, dan mengembalikan kepada mereka apa-apa yang telah dirampas oleh hawa nafsu. Hakikatnya ialah satu jalan yang terang ke arah bertakwa. Itu kata-kata yang ringkas Ibn Qayyim, bahawa kita ni telah dirampas pemikiran kita, otak kita ni telah dirampas oleh nafsu, tapi dengan kita balik kepada berpuasa, kita berfikir semula.
Kita rewind balik, tengok apa sebenarnya hidup aku atas dunia ni, ke arah mana yang kita nak nak pergi. Yang keenam, puasa adalah satu manifestasi yang nyata, gambaran yang nyata untuk menunjukkan penyatuan orang Islam dan persamaannya. Ini gambaran macam kita dalam solat juga. Di manakah solat menunjukkan penyatuan kita? Dalam kiblat. Bila kita ada kiblat ke arah mana? Kaabah. Semua orang Islam Kaabah. Duduklah pelosok dunia mana pun, dia akan pergi ke arah Kaabah. Jadi puasa, apa yang menyatukan kita? Puasa menunjukkan satu persamaan yang sempurna bagi seluruh orang Islam, tanpa ada perbezaan antara yang kaya dengan miskin. Tak kata orang kaya kena puasa setakat pukul 5 petang. Orang miskin, oleh kerana kamu ni miskin, lanjutkan sikit sampai pukul 7. Mana ada kan? Pemimpin dan rakyat. YB mari nak buka puasa rumah di masjid kita, oleh kerana YB sudah tiba, maka diberi makan dulu. Ada macam tu? Tak adalah, kena tunggu sekali dengan orang lain lah dia pun. Yang besar dan yang kecil, yang lelaki dan perempuan, sama. Semua orang yang berpuasa untuk Tuhan mereka, memohon keampunan atas dosa-dosa mereka, menahan diri daripada makan dan minum pada waktu yang sama, dan berbuka puasa pada waktu yang sama. Azan subuh, habis, stop. Maghrib, semua bismillah. Mereka semua sama-sama mengalami keperitan lapar dan larangan-larangan lain yang berkaitan dengan amalan puasa ketika mereka menunaikannya pada waktu siangnya. Sama menderita. Maka puasa membolehkan masyarakat Islam mencapai satu penyatuan dalam tujuan, perasaan, kesedaran dan nasib mereka. Penyatuan ini dengan manifestasi yang cemerlang menunjukkan satu gambaran yang jelas tentang penyatuan yang agung bagi seluruh muslimin tanpa mengira perbezaan bangsa, warna kulit dan negara mereka. Tidak ada yang berbeza. Orang Afrika pun sama, cuma waktu berbeza buka puasa ya. Yang pentingnya tak beza di antara kita dengan mereka. Jangan kata lain, siapa kata lain? Orang Afrika dengan orang Amerika sama atau sama? Sama, dia buka puasa waktu maghrib. Jangan kira pukul jam. Kalau kira jam berbeza, kita di sini dah buka puasa. Orang di Mekah lagi 5 jam baru buka puasa. Lah, kita jangan sebut yang tu. Kita kata semua umat Islam akan berbuka puasa apabila masuknya waktu maghrib. Barulah nampak satu, dia punya garis, satu galur, satu garisan saja. Maghrib, mereka akan mula berpuasa bila dah subuh. Jelas kepada kita. Kalau tidak, tak sesat masalah. Mana ada orang berserentak atas dunia ni. Tapi kalau dah maghrib, serentak. Penyatuan ini dan manifestasi yang cemerlang menunjukkan satu gambaran yang jelas tentang penyatuan yang agung bagi seluruh muslim tanpa mengira perbezaan bangsa, warna kulit dan negara mereka. Jika anda mahu melihat bukti yang nyata dalam hal ini, ini contoh yang simple, yang mudah. Ketika anda berbuka puasa, cuba alih pandangan anda ke arah Masjidil Haram di Mekah atau di Masjid Nabawi Al-Sharif di Madinah. Kamu akan melihat beratus ribu manusia sedang berbuka puasa bersama-sama. Ya. Pergi dah kita puasa di Mekah. Di Madinah hanya khasnya. Madinah ketara sangat. Ya. Bila kita buka puasa, serentak azan maghrib, juta orang makan. Beratus ribu orang makan serentak. Dan dalam masa yang sama, tengok, bukan hanya pada minit yang sama, tapi pada saat yang sama. Allahu Akbar. Bismillah semuanya. Pernahkah kamu melihat manifestasi penyatuan yang lebih jelas daripada ini? Memang ajaib lah. Tapi dia dah latih pandai kan. Lepas buka puasa 5 minit, semua safrah yang telah dibuka tadi, semua masuk dalam tempat plastik sampah lah. Dan solat maghrib berjamaah. Ini terkejut orang tengok. Di tempat kita ni tak apalah, kita tak buka puasa dalam tempat solat, kita buka puasa di dewan, di tempat lain. Dah, kita makan dulu baru kita solat. Nah, itu di antara kehebatan kita. Terakhir yang ketujuh, puasa juga memberi faedah kepada kesihatan secara umum. Puasa yang menyihatkan tubuh badan
Ia memperbarui kehidupan manusia dengan mengaktifkan sel dan membuang sel lama yang telah digunakan. Tengok. Ia juga memberi rehat kepada perut dan sistem penghadaman, menjaga badan dan membuang endapan dan cairan lebihan yang disebabkan oleh makanan dan minuman sepanjang tahun kita makan. Jadi kerana itulah bulan Ramadan jangan banyak. Para doktor telah banyak menyebut kelebihan tentang puasa. Mereka berkata bahawa puasa menjaga daripada cairan dan kelembapan lebihan, mencuci perut daripada bahan racun yang disebabkan oleh lebihan makanan, dan menghalang daripada terjadinya lemak di dalam badan yang boleh memudaratkan jantung. Banyak lagi lah. Puasa adalah seperti melatih seekor kuda menjadi lebih kuat sebagai persediaan untuk berlawan dan bertahan dalam peperangan. Alhamdulillah, itu di antara kelebihan puasa. 7 perkara yang dapat kita lihat secara ringkas. Buku ni buku ringkas. Kalau nak panjang lagi, banyak lagi buku-buku lain dia panggil Asrarul As-Saum, dalam kitab Ihya Ulumuddin lebih panjang daripada ini. Jadi para jemaah sekalian, itu pelajaran kita. Jadi apakah agenda yang kita nak buat sepanjang bulan Ramadan ini? Cuba kita senaraikan secara ringkas. Kemudian para jemaah boleh tambah lagi apa yang nak dibincangkan. Yang pertama, iaitulah bagaimana nak menghidupkan suasana puasa di tempat kita, di qaryah kita ni, macam mana? Di masjid kita. Nak hidupkan suasana puasa ni macam mana? Iaitulah oleh kerana Ramadan ini dia panggil bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi kita nak semua ahli-ahli qaryah kita ni, biar mereka ini menyentuh Al-Quran dalam bulan Ramadan. Baca, kita anjur di masjid ni tadarus Quran. Selain daripada tadarus, yang saya minta tambah lagi, iaitulah biar kita ada program tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ni kena ada. Beberapa ayat tadabbur ni kita dah pilih. Tuan-tuan boleh pilih lah mana-mana ayat yang kita suka saja. Kita pilih ayat, kita panggil ustaz-ustaz kita yang mampu memberi olahan ayat ini dengan fiqahnya, dengan penekanan kepada penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Cari ayat-ayat yang menyentuh perasaan kita, yang kita rasa seolah-olah kalau kita mati sehari dua ni pun kita dah memahami kita ni sebagai seorang abdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Jadi ayat-ayat yang menyentuh perasaan begini perlu kita cari. Dan suasana nak suruh minta supaya ahli qaryah kita ni baca Quran, saya ingat tak perlu lagi kita buat program bagi Quran, tak payah bagi Quran. Semalam ada orang kawan-kawan kita, dia kata kita ada projek di sebuah negeri yang kaya di Malaysia ini, projeknya nak bagi sejadah ke masjid-masjid. Saya kata tak payahlah buat projek sejadah. Saya tengok kapek masjid semuanya cantik-cantik belaka. Tapi bagaimana yang kita nak suruh penuhkan projek kita hari ni, bagaimana kita nak suruh penuh di atas jadah yang sedia ada tu. Nak suruh penuh bulan Ramadan. Jadi Ramadan ni bulan orang yang nak berubah. Orang dah ada kesedaran diri, maka pihak kita mesti memerangkap mereka, beri motivasi kepada mereka kesedaran bahawa cantik indahnya kalaulah amalan yang baik di bulan Ramadan ini, sebulan kita masuk camp latihan ini, kita boleh kekalkan selepas Ramadan, biar juga mereka menyembah Allah SWT di bulan Ramadan, mereka juga menyembah Allah di luar Ramadan. Jadi cuba isu Al-Quran ini perlu diperbesarkan. Minta para imam dalam 2 CD khutbah yang akan sampai ke Ramadan ini, kempen para jemaah, kita jadikan budaya baca Quran di masjid ataupun baca di rumah, tak jadi masalah. Tapi waktu nak tadabbur, biar ada program tadabbur Al-Quran pada waktu pagi-pagi cuti, pagi hari-hari minggu yang kita rehat, ataupun malam selepas tarawih, kita boleh buat. Ini satu program yang perlu kita ambil untuk penghayatan kita yang lebih mantap. Sebab Al-Quran lah segala punca penawar kepada dunia ni, kepada keimanan seorang Muslim duduk di mana? Duduk di Al-Quran. Sebab itulah dia panggil bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Kalau zaman dulu bulan Ramadan ni bulan musabaqah Quran, hari ni tak dah. Musabaqah telah ditukarkan ke bulan Syaban. Alhamdulillah, salah satu daripada agenda sibuk Ramadan tu tak ada lagi dah. Kalau tidak sibuk macam-macam kita ni, aku nak dengar ceramah pun tak balik dengar orang musabaqah Quran. Musabaqah awal-awal lagi selesai masalah kita. Cuma saya sendiri tak pergilah musabaqah Quran tu.
Sebab saya tengok musabaqah Quran menghabiskan masa itu, lebih baik kalau kita buat program tadabbur Al-Quran. Sebab tadabbur Al-Quran ni menyentuh perasaan kita. Setakat musabaqah merah muka-muka, akhir sekali buat balik kereta, bolehlah, itu kereta, tak apalah. Lebih baik daripada program lain. Nak bandingkan program lain, program baca Quran itu cantik, boleh pahala insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penyatuan masyarakat yang kedua, bagaimana kita nak kempen masyarakat ni biar dia datang ke masjid. Di bulan Ramadan ini, dengan program yang kita buat, contohnya majlis iftar jama'i, berbuka puasa, menarik. Tapi elakkan, minta maaf lah kalau masjid kita ni sudah atur, elakkan daripada majlis buka puasa eksklusif. Elakkan. Awan eksklusif, setiap orang ada hari dia sendiri. Setiap orang ada hari. Sebab saya terima cerita, orang bagi tahu, dia kata, "Ustaz, di tempat kami ni berlomba-lomba untuk buat buka puasa. Tapi setiap orang yang hebat-hebat ni, dia tak mau share dengan orang." Jemaah masjid pun baca senarai siapa hari ni. Hari ni hari puasa yang kelima, orang ni, oh memang kemah ni, siap dengan aiskrim lagi, bawa mari kat tangga tu aiskrim lagi. Kalau moral tu kebah roti canai dekat sini, bukan bawa mari yang sudah bakar, mari bakar di sini. Tak ada masalah orang nak buat kebajikan. Tapi kita nak mendidik masyarakat dalam 7 isu yang kita bincang tadi. Ramadan bulan mendidik jiwa. Ramadan bulan mendidik jiwa. Kerana tu sahabat-sahabat tanya, dia kata, "Ustaz, boleh tak masjid kami nak tulis selamat datang Ramadan?" Saya kata tak payah tulis. Ramadan akan datang walaupun tidak diselamat datangkan. Lebih baik kain yang awak tulis selamat datang tu, kau tulis dah. Kalau tulis dah, minta maaf lah. Kalau tak tulis lagi, tukar. Cari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menunjukkan kelebihan. Contohnya kelebihan baca Quran, kelebihan bersedekah, kelebihan solat berjamaah, kelebihan itu lebih bermanfaat daripada duk selamat datang. Tak ada apa-apa dalam kepala dia. Selamat datang ialah. Kalau tak selamat pun memang dia datang. Kalau tak datang, Ramadan akan mari juga kan. Tapi impak, kesan tak ada. Baiklah kita tulis perkataan yang memberi kesan kepada jiwa. Saya hari ni sebagai contoh, ana duduk dengan kawan-kawan yang pandai main IT, main design ni. Saya cari hadis contohnya. Hari cari satu hadis, kita ambil terjemahan, doa ke, kita bagi ke kawan. Dia pun design, buat hadis. Lepas tu letak dekat Facebook. Dalam masa 1 jam sampai 10,000 orang dah dapat faedah daripada, walaupun kata-kata tu pendek, tapi kesan tu ada orang baca. Oh, siapa kata, terkesan lah. Walaupun hadis Nabi mana tak kesan, ayat Quran mana tak kesan. Jadi lebih baik daripada kita duduk tulis benda-benda yang faedahnya kurang. Saya taklah kata tak ada faedah. Menyambut Ramadan cantik, tapi sambutan kita tu biar memberi ingatan. Sambutan dengan memberi ingatan kepada masyarakat. Kita buat. Jadi majlis iftar tidak eksklusif. Apa contohnya? Kita collect duit untuk 29 hari ni. Ya, dengan kita kata masjid kami ni setiap hari ada jamuan buka puasa, dianjurkan oleh ahli qaryah kita. InsyaAllah semuanya mukhlisin Alauddin, tak tahu nama siapa. Setiap hari orang tengok ada buka puasa, ada. Siapa dianjur hari ni? Semua yang menganjurkan. Jadi kalau setiap orang bagi 1,000, 30,000 kita dapat duit kan. Bermakna kalau 1,000, berapa ringgit sehari dia bagi infak? 30 ringgit satu hari. Ada 30 ringgit sehari kalau 1,000. Jadi 30 ringgit yang dia masuk dalam share untuk buka puasa hari tu, bermakna setiap orang datang dia dapat pahala puasa orang tu. Tapi kalau dia buat satu hari saja, 29 hari lagi pahala tak dapat kat dia, sebab dia tak ada share dalam kelompok kita. Ini rugi tak rugi sebab silap teknikal saja. Bendanya memang bagi buka puasa, tapi kalau dicatukan, yang pertama hilang perasaan eksklusif. Siapa tu? Alah, Pak Mat rumah tu. Pak Mat ikan kembungnya aku hari ni tu. Kurang semangat lalu. Ni sah dah. Ayam bakar lagi ada, ini lagi ada. Jadi jemaah pun ingat ada. Yang menu tahun lepas masih diingatin lagi. Rugi. Satu, rugi dari sudut suasana. Yang kedua, rugi dari sudut pahala kita dapat hanya pada hari tersebut saja. Hari lain kita tak dapat. Jadi hari ni setiap hari ada share dia dalam ada saham dalam buka puasa, mereka dapat mengambil banyak mungkin. Itu yang kedua. Projek yang ketiga yang mesti kita buat, iaitulah projek bagaimana nak kempen masyarakat supaya jangan lari tengah jalan.
Jangan shortcut dengan jalan, tak boleh. Macam hari ni, kalau orang solat 20, 8 dia lari. Kalau solat 8, berapa dia lari? 4 lari juga. Tak selesai ada masalah. Lari ni memang berlaku. Yang kita boleh motivasi hari ni, tulis besar-besar dekat masjid, dekat dinding, dekat mana-mana pun, buat poster besar-besar. Kita kata Nabi SAW beri tawaran istimewa. Siapa yang solat berjamaah, solat qiyamul lail bersama dengan imam, solat tarawih itulah, sampai imam sudah, daripada awal sampai sudah 20, 8. Jangan duk kelari dalam isu bilangan. Isu bilangan tak payah kelari lah. Ulama-ulama besar sudah berbincang dalam masalah ini. Mereka mengatakan tidak ada had yang boleh kita sekat daripada salatul tarawih. Alhamdulillah. Nabi kata apa? Siapa annahu man qama ma imami hatta yansarif. Siapa dia solat bersama dengan imam sampai sudah. Sampai sudah sekali dengan imam. Kutiba lahu qiyamul lailatin. Allah Taala tulis baginya pahala qiyamul lail sampai subuh, walaupun dia balik tidur di rumah dia. Rugi ke tidak kita? Berapa ramai dah, berapa banyak dah kita lari, kan? Kita main shortcut berapa banyak dah. Yang keluar setengah tarawih dapat pahala setakat tu. Tapi yang tunggu sampai sudah, dia dapat pahala qiyamul lail sampai subuh. Alhamdulillah, ini di antara program-program yang para jemaah kena ambil besarkan isu ni, sebab kita nak kebaikan yang ada ni tersebar. Bukan kita yang dengar ceramah je, kita nak menceramahkan pula ceramah ini kepada sahabat-sahabat kita, biar suasana harmoni yang jelas. Mungkin isu yang terakhir, isu terpencil, ataupun isu terpencil tapi menjadi ulangan setiap masa, iaitulah isu kanak-kanak ke masjid. Ini pun kena bincang. Pihak JK Masjid berbincang dengan ibu bapa yang bawa anak-anak supaya mengawal anak. Jangan hantar wakil. Ada setengah mak ayah tak pergi masjid pun, dia hantar wakil suruh pergi masjid. Bila ditangkap budak ni bising masjid, mana ayah kamu? Ada kat rumah. Mak tak mari juga, jadi dia hantar wakil anak dia yang baik. Jadi kalau orang tanya apa tak pergi masjid awak ni, anak saya pergi. Kok dia tak pergi? Subhanallah. Ibu lagi bulan Ramadan tak payah pergi masjid. Jadi isu kanak-kanak ni kita perlu menangani secara adil. Kita benarkan bawa anak-anak sebab nak latih mereka, dan kita beri ruang kepada ibu bapa boleh duduk dengan anak-anak dalam saf mereka. Sama ada kita anak duduk dekat bapa atau bapa mari duduk dekat anak. Dengan mak sama juga, baru dia tak bergurau. Mana ada budak waraknya atas dunia hari ni, kalau duduk sama dia mesti berambak punya, mesti ada saja isu-isu yang lain dah. Pada tu setengah mak ni dia ambil telefon dia bagi ke anak dia. Anak dia main telefon, tak main tarawih juga anak dia. Tak bagi anak bising. Macam-macam cerita. Jadi itu sajalah yang saya nak kata. Tazkirah kita hari ini, mudah-mudahan penghayatan yang kita akan sambung dalam bulan Ramadan ini sangat tinggi, dan kita akan mencapai tahap yang dikehendaki, iaitu la'allakum tattaqun. Kalau ada soalan dipersilakan. Ramadan tu boleh tak? Nanti deh, kalau tak ada Ramadan kita keluarkan Ramadan. Ya, sudah. Mana kalau kita solat tarawih di rumah sendiri, tidak ke masjid, disebabkan kadang-kadang imam tu baca lalu cepat. Jadi kita baru nak tahiyat akhir, dia dah pergi salam. Allahu Akbar. Jadi mana baik solat di masjid yang imamnya ekspres dengan solat di rumah yang lebih khusyuk, kan? Itu dalam isu solat bagi orang lelaki, solatul jamaah di masjid itu memang kena pergi. Cuma kalau di masjid itu tarawih yang tidak baik kualitinya, kita pergi cari masjid lain lah. Banyak lagi masjid di atas dunia, di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, yang kita boleh pilih imamnya yang agak bacaannya sederhana, dengan khusyuknya, dengan suasana yang baik, tak jadi masalah. Cuma kalau kita rasa masjid kita ni memang tak selesa, dengan ekspresnya, dengan tak ada tumak ninahnya, dan kita solat di rumah lebih baik, maka kita solat di rumah. Tapi pahala qiyamul lail dengan imam tadi tak ada lagi lah. Tapi pahala solat di rumah pula, kita bangun nanti akhir malam kita bangun lagi. Tapi dia kena pergi solat jamaah dulu di masjid. Ini amalan seperti ini saya lihat ramai ulama-ulama besar. Contohnya tuan-tuan guru kita di Madinah memang macam tu. Dia solat di masjid Nabi, solat Isya,
Kemudian dia keluar, balik di rumah dia solat dengan keluarga dia, solat tarawih. Tapi jemaah tak boleh buat di rumah, kena buat di masjid. Nah. Ya. Ustaz dia kata kalau kita nak kena buat amalnya dengan air. Ya. Jadi kalau itu yang Ustaz kata, Ustaz saksian berapa banyak warung akan tutup. Satu, Ustaz galak Yusuf kayu punya gambar. Ini dia panggil syubhat, perkara keraguan yang ditimbulkan dalam isu nak menghidupkan sunnah ini kan. Yang pertama, masalah warung itu, alhamdulillah Allah Taala dah beri rezeki kepada mereka, 11 bulan dia bekerja. Tapi kalau kita buat macam tu, dia pun dapat pergi masjid. Sekarang ni ahli-ahli warung tak boleh pergi masjid, sebab dia nak jual lagi. Lepas habis bazar Ramadan yang petang, malam pula makan ikan bakar pula situ. Dan kita tidak nak menyekat. Rezeki Allah Taala beri pada siap orang yang beramal, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Orang yang bertakwa Allah Taala, dia akan dapat jalan kelepasan yang baik. Orang tu yang duduk sampai tak tarawih tu pun tak kaya-kaya juga dia. Ke kaya? Tak juga. Isu yang kedua, isu menggalakkan beli tamar supaya buka puasa dengan tamar. Saya dah buat penegasan kepada para jemaah supaya berhenti ataupun elakkan daripada beli tamar-tamar yang mari daripada negara Syiah. Seolah-olah kita menggalakkan perniagaan mereka. Ada orang kritik, dia kata di sana mungkin orang Ahlus Sunnah yang tanam tamar. Saya kata biar dia cok, ini tamar keluaran Ahlus Sunnah, kita beli. Tapi yang kita tengok, peniaga-peniaga yang datang yang bawa kepada kita itu, mereka adalah pencerca sahabat. Orang yang duk maki sahabat, kita nak tolong dia beli tamar kerana nak hidupkan sunnah, bercanggah. Alhamdulillah, dunia kita luas. Banyak lagi tamar-tamar yang bukan daripada negara Syiah, yang mari daripada Tunis contohnya. Negara mazhab Maliki, tak ada masalah. Mazhab Maliki, mazhab Ahlus Sunnah. Kenapa kita nak beli? Cek senarai-senarai. Ini mari daripada, kita bukan nak sekat sahabat-sahabat kita yang berniaga, tapi kenapa mereka berniaga dengan negara yang mengutuk para sahabat? Biar dia terasa bahawa umat Islam ini mempunyai perasaan. Kita sayang pada Sayyidina Abu Bakar, sayang pada Sayyidina Umar, sayang kepada Aisyah, sayang kepada keluarga-keluarga Nabi. Kenapa tak sayang? Tiba-tiba orang kutuk sahabat, kita boleh beli. Kalau di kedai tempat kita, di kedai ni tuang kedai kutuk adik-beradik kita, kita masuk tak beli minum kopi kedai dia? Beli. Mati hidup balik tak pergi. Dia ni mana boleh, keturunan darah daging saya dikutuk. Dah daging saya. Ini isteri Nabi dikutuk, ini sahabat Nabi dikutuk. Boleh terima? Di mana perasaan kita? Di mana keimanan kita kepada hubbus sahabah, cinta kepada sahabat? Kita kena ingat, dia tak kutuk Nabi. Betul, tak kutuk Nabi. Tapi kalau semua sahabat murtad lepas Nabi wafat, tinggal Salman dengan beberapa orang, maknanya siapa yang gagal mendidik sahabat di situ? Siapa yang gagal? Pendidik yang gagal. Kalau kita mari, orang kampung ni semua tak erti bahasa belaka, jadi 2-3 orang ketua kampung lah yang tak betul. Jadi kalau seorang dua itu hak peribadi. Jadi menarik kepada isu yang dibangkitkan ini, cantik. Saya sangat syorkan supaya kita tidak beli tamar-tamar yang mari daripada negara Syiah. Tak usah beli. Banyak lagi. Tak cukup tamar, banyak lagi yang lain atas dunia ni. Alhamdulillah, dunia luas. Kalau nak yang tamar mari daripada Madinah, mari daripada bumi Rasulullah yang Nabi kata berkat bumi Madinah tu, berkat Nabi kita doakan. Jadi para ulama kata berkat itu duduk di buah tamar. Nak berkat bumi Mekah, duduk di air Zam-Zam. Dia tak payah kita pergi ambil tanah-tanah Madinah balik tak. Kau balik buah tamar cukup. Alah, dia kata mahal. Yang Syiah ni RM20 sekilo, yang Madinah 40. Itulah pengorbanan jihad kita, nak ambil yang betul-betul baik, yang ada khasiatnya, yang Nabi SAW doakan kepada dia, mahal selalu. Tapi dalam bab lain kita tak bincang pula. Ini baik, silakan. Dalam berapa dua kala membuat tadabbur Al-Quran, ayat-ayat yang biasanya adalah, adakah ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah? Kita seimbangkan. Kita ambil ayat yang menggalakkan supaya tengok kepada alam contohnya. Banyak contoh. Di antara, coba tengok dalam blog Abu Anas tu,
sahabat-sahabat kita daripada asatizah ni, dia panggil mursyid, ada buat sedikit panduan ayat ini untuk ditadaburkan. Itu panduan ringkas je, tapi banyak lagi buku-buku lain yang boleh kita tadabur, apa saja yang boleh menyentuh seluruh aspek kehidupan. Kita ambil ayat yang suruh, kita ambil ayat yang larang, kita ambil ayat yang menyebut tentang galakan ke syurga, ayat yang menyebut tentang azab neraka, pelbagai kan. Contohnya dalam masa sebulan Ramadan ni kita ada 5 minggu contohnya, 5 syiri, 5 tajuk yang boleh menyentuh perasaan. Bukan setakat tafsir. Kalau setakat tafsir kita kata ayat ni sebab turunnya macam ni, hukumnya macam ni, khilaf ulama macam ni, itu tak sama. Itu tafsir. Ini tadabbur. Macam contoh tadabbur tadi, kenapa dua ayat ini berbeza? La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Itu pun tadabbur. Tengok dua ayat, dua kali la'alla. Dimula dengan galakkan supaya buka lorongnya nak pergi ke sini, kita punya target takwa. Tapi setelah kamu melalui lorong ini, insya-Allah kamu sampai, maka la'allakum tashkurun, kamu hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya memberi kepada kamu Ramadan dengan pahala yang begitu besar, dengan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, kamu telah mencapai tahap yang kamu kehendaki. Tengok ayat, ekor ayat kadang-kadang dengan kepala ayat itu pun ada tadabbur di situ. Kenapa disebut di awal macam ni, di akhir ni macam ni? Setiap saya dah sebut dah kan cerita orang ayat yang suruh potong tangan tu, Al-Qisas tu, di akhir ayat la'alla apa ni, orang tu salah baca, dia kata Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Tak, orang Badui yang dengar dia kata, macam mana Ghafurur Rahim suruh potong kepala orang, suruh Allah Ta'ala Azizun Hakim, Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa bijaksana, baru sesuai dengan ayat yang suruh jatuh hukum. Tengok, ini dipanggil tadabbur. Kita teliti ayat begini baru kita terasa bahawa ayat Quran ini sangat tinggi dia punya balaghahnya, sangat dalam sentuhannya. Tapi kalau kita baca sathi, baca setakat tengok makna sekarang orang panggil paling bahasa ya, tukar bahasa je tengok, kita tidak akan dapat merasai, menjiwai kemanisan bagaimana para sahabat, bagaimana orang-orang saleh dapat salat sampai satu malam, bagaimana mereka bila baca Quran menangis. Semua ini alat mekanisme ada pada kita. Jangan kata saya tak reti bahasa Arab, tak syarat. Berapa banyak penulis-penulis, pengkaji-pengkaji barat yang masuk Islam hasil daripada tadabbur Quran. Mereka tak pernah belajar bahasa Arab, tapi bila dia masuk Islam baru dia belajar bahasa Arab. Ini kita dah cerita dulu kan tentang kelebihan tadabbur. Wallahu alam. Kalau kita masuk solat tarawih, tapi kita berakhir dengan imam lah, adakah mendapat pahala yang dapat? Kita masuk contoh kita mari terlambat, pergi ke tandah ke masuk balik, sama juga. Kita berhenti dengan sebab kita ada keuzuran, tak apa, insya-Allah pahala Allah Taala tu sangat luas. Yang pentingnya dia nak suruh kita ni sudah sekali dengan imam, jangan lari. Macam mana pula dengan membaca Al-Quran? Ya. Untuk dalam Ramadan, compare tu dengan kita membaca dengan tartil, dengan memahami. Ya. Apa yang lebih aula? Kita kena gabung dua-dua. Kita baca Quran dengan cara tartil untuk nak dapatkan pahala khatam Quran. Ini satu bacaan. Pasal itulah kita tengok ulama-ulama besar, Imam Syafi'i contohnya, dia boleh khatam 60 kali. Orang khatam 60 kali tak sempat nak berlagu, tak sempat nak nak tartil lebih pada tu. Dia baca untuk dia khatam. Dan kita pula baca untuk ditadabbur. Kena ada dua versi yang berbeza. Dia kata aku nak khatam 10 kali ya tahun ni, tak payah biar tak faham sikit pun. Tak. Khatam yang kita khatam. Yang kita tadabbur, ambil beberapa ayat untuk kita menghayati sebagai orang panggil cas bateri keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita baca Quran tartil itu pahala setiap huruf 10 pahala tu, itu satu isu. Dan kalau boleh kita banyakkan khatam Quran. Tapi ada masa tentu kita tadabbur. Naam. Abira. Ya. Orang bantah tentang Yahudi
Nabi kita muamalah dengan Yahudi, kenapa tak boleh muamalah dengan orang yang kutuk sahabat? Kita kena tengoklah Nabi kita muamalah dengan Yahudi, Yahudi mana yang dia muamalahkan? Adakah Yahudi itu mari duk kutuk orang Islam? Dan jangan lupa Ka'ab bin Ashraf, ketua Yahudi di Madinah, Nabi suruh bunuh dia sebab terlalu jahat apabila dia mengutuk wanita Islam, menghina hijab. Dia juga menggalakkan supaya sahabat-sahabat orang Quraisy menyerang Madinah. Jadi ada Yahudi yang, jadi kalau orang Syiah ni yang tak masuk campur, tidak masuk campur dengan nak bunuh orang Islam contohnya. Apa yang berlaku di Syria hari ni terang-terang. Puak-puak Syiah ni memang ada saham dalam pembunuhan tersebut, dalam apa ni, ketenteraan yang masuk dalam Syria. Jadi kena belajarlah tengok sirah zaman dulu dan sirah yang berlaku di zaman kita hari ni pun kena tengok. Jangan duk jadi ambil nas Nabi kita bermuamalah dengan Yahudi, kita memang siapa suruh pergi perang dengan Yahudi yang tak kelahi dengan kita? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Kan dalam ayat Quran itu sudah sebut. Tapi puak-puak ni memang telah menggunakan senjata yang ada ini untuk membunuh ahli sunnah dengan secara jelas. Isu wanita dalam solat solat sunat, wanita ke laki-laki ke yang mengandung tu lebih-lebih lagi boleh duduk dalam solat tarawih. Kalau nak guna kerusi VIP pun tak apa. Tapi ingatlah, kalau orang duduk solat sunat duduk, tidak ada keuzuran, dia dapat setengah saja pahala. Tapi kalau duduk kerana uzur, dia dapat penuh. Sebab dia duduk bukan kerana nak relax, tapi jadi kalau kita nak solat di rumah, nak dapat 20 rakaat macam di masjid, agak sukarlah. Baiklah dia pergi ke masjid walaupun dia dalam keadaan duduk. Cuma bagi orang yang duduk ni atas kerusi ni, saya nak minta perhatian sikitlah, kan. Biasa dia orang guna kerusi besar. Kalau tuan atau puan guna kerusi ni di tengah-tengah saf, orang belakang kita terpaksa kena potong saf. Macam mana dia nak sujud di bawah kerusi kita? Itu satu kes. Jadi ambillah sudut-sudut yang kat tepi, ataupun cari kerusi yang paling kecil yang tidak mengganggu saf di belakang. Ni dok ni bawa kerusi dia ni, kerusinya ada tangan sekali lagi, pak duduk situ. Dia kata ini dia, saya panggil namakan orang ni solat VIP. Solat VIP ni duduk ambil ruang yang begitu luas, akhir sekalinya menyusahkan saf orang di belakang dia. Wallahu a'lam. Habis dah. Tapi galakan untuk jemaah dekat boleh Quran, boleh ke kita cadangkan bila tarawih tu, kita benarkan jemaah buka smartphone masih yang buka Quran. Waktu solat tak payah kita pegang Quran. Orang boleh pegang Quran ni sekiranya dia nak kontrol imam saja. Mana imam tu hafiz tapi dia tak yakin, maka daripada dia baca salah, bolehlah orang belakang dia buka telefon ke buka Quran untuk nak kontrol bacaan imam. Tapi orang lain-lain tu tak, dia kena dengar. Wa iza qura'al Qur'anu fastami'u. Nabi kata bila dibaca Quran kamu dengar. Tak payah buka-buka, tak payah tengok. Nak tengok waktu lain, waktu luar daripada solat kita. Jadi alhamdulillah kita buatlah yang terbaik untuk kita dan untuk masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di sini ada manfaatnya untuk Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Sekian aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu